اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 3. Muka surat 3 baris yang muka 3 baris yang ke-8 daripada bawah. Tajuknya pembicaraannya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Pembicaraan ilmu tauhid, mengenal zat Allah dan Rasul. Mengenal ni dengan beri nampak di akal kita 3 perkara, iaitu wajib dan harus bagi kedua Allah dan Rasul, dan mustahil atas keduanya atas Allah dan Rasul, dan juga mengetahui barang yang mengajar oleh Rasul seperti hari kiamat dan lain-lainnya. Pembicaraan ilmu tauhid. Pembicaraan ni kalau kita kata apa panggil, perbahasan dia ataupun mau ni agenda ke apa panggil, dia Arab dipanggil maudhu'. Kalau kita pembicaraan ni jadi macam mahkamah pula dah. Dia maudhu'. Apa dia? Maknanya bahasan dia apa? Ilmu tauhid ni nak cara buat apa? Tu. Ilmu tauhid ni nak membicarakan bab apa? Itu dipanggil pembicaraan. Arab dipanggil maudhu'. Tu maudhu'. Maudhu' pembicaraan ilmu tauhid. Jadi dalam kitab Pati Paridah ni didatangkan, dipanggil mabadi ilmu. Mabadi ilmu ni pendahuluan ilmu. Sebelum masuk belajar apa-apa ilmu, seeloknya sepatutnya kita kena tahu dia punya apa dia, mabadi asyarah tu, pendahuluan ilmu 10 perkara. Tak 10 pun tak apalah. Kita nak tahu contohnya ilmu ni nama apa? Nama ilmunya ilmu tauhid. Kemudian ilmu tauhid ni takrif dia apa? Takrif yang terdahulunya perhimpunan ilmu i'tiqad atau tauhid, yang diambil daripada dalil akal dan dalil hadis Quran. Itu ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang membicarakan. Ilmu tauhid adalah perhimpunan ilmu i'tiqad. Perhimpunan ilmu i'tiqad yang diambil daripada dalil-dalil yang diyakini, dalil akal ataupun dalil Quran dan hadis. Itu dipanggil takrif dia, pengenalan dia. Kemudian sekarang nak masuk kepada pembicaraan, maudhu'nya apa. Kemudian di bawah tu tajuknya faedah. Faedah belajar ilmu tauhid. Faedah ataupun dipanggil samarat, guna belajar ilmu tauhid.
dia. Kemudian di antara laginya nak kena tahu juga, dia punya istimdak dia, ambilan dia. Mari mana ilmu tauhid ni? Quran dan hadis. Kemudian apakah hukum belajar ilmu tauhid ni? Belajar ilmu tauhid hukumnya adalah wajib. Belajar ilmu tauhid hukumnya adalah wajib. Bahkan ilmu tauhid lah ilmu yang paling besar sekali, ilmu yang paling mulia sekali, ilmu tauhid. Dan ketaatan yang paling besar, ibadah yang paling besar adalah tauhid. Cuma kita tak panggil ketaatan, kita tak panggil ibadah. Yang kita panggil ketaatan ibadah ni sembahyang puasa. Asyraful ibadat, semulia-mulia ibadah adalah pegangan. Tu semulia-mulia ibadah. Semulia-mulia ilmu, ilmu pegangan, ilmu tauhid. Semulia-mulia ibadah adalah kita beramal dengan ilmu pegangan, hak semulia-mulia ilmu. Tu semulia-mulia ilmu, hukum belajarnya adalah wajib kita belajar. Itu di antaralah permulaan ilmu yang kita nak tahu. Ini dalam ilmu tauhid. Nama ilmu, ilmu tauhid. Sebab apa pun nama ilmu tauhid? Sebab ilmu ni nak mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu nak mengesakan Allah. Mengesakan Allah pada zat, mengesakan Allah pada sifat, mengesakan Allah pada perbuatan. Mengesakan Allah pada zat, Allah Tuhan yang satu. Kita orang Islam mestilah kita mengesakan Allah pada zat, Allah Ta'ala Tuhan yang satu. Mengesakan Allah pada sifat, mengesakan Allah pada sifat. Sebab sifat Allah adalah sifat kamalat, sifat yang sempurna. Maka tiap-tiap satu sifat yang sempurna tu satu ialah kudratnya satu, iradatnya satu, ilmunya satu. Pekerjaan Tuhan banyak, ketetapan Tuhan banyak, pengetahuan maklumat hak di Tuhannya tidak terhingga. Tapi sifatnya, kudratnya satu, iradatnya satu, ilmunya satu. Itu dia panggil keesaan pada sifat. Dan tidak ada di makhluk ni satu sifat pun yang sama dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada. Sebab sifat Allah sifat yang qadim. Sifat makhluk semuanya sifat yang baharu. Sifat yang baharu pula Allah yang jadikan di kita. Ada sifat kuasa, ada sifat kehendak, Tuhan jadikan di kita. Itu sifat makhluk. Kemudian satu laginya keesaan pada perbuatan. Ni hak agak panjang. Keesaan pada perbuatan. Kesemua perbuatan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kesemua perbuatan adalah perbuatan Allah adalah perbuatan Allah, bererti selain daripada Allah tidak bekas sama sekali. Sebab kesemua perbuatan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keesaan pada perbuatan. Kenapa? Satu pada perbuatan. Maknanya yang buat hanya Allah Ta'ala saja. Apabila yang buat hanya Allah Ta'ala saja, selain daripada Allah tak bekas sama sekali. Itu ya. Tak bekas sama sekali. Sebab kalau ada bekas, maknanya tidak keesaan pada perbuatan. Sebab sebahagiannya perbuatan Allah dan sebahagian laginya perbuatan selain daripada Allah, perbuatan makhluk Allah. Itu tidak keesaan pada perbuatan. Seumpama tu. Ni nama ni ilmu tauhid ni. Ilmu kita nak mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian takrif ilmu tauhid lepas dahnya perhimpunan ilmu i'tiqad. Sekarang nak pergi pula kepada maudhu' apa pembicaraan ilmu tauhid. Apa dia punya agenda dia, apa dia punya perbahasan dia, ilmu tauhid ni.
Kalaulah ilmu pekoh, dia punya pembicaraan dia, perbahasan ilmu pekohnya berkaitan dengan perbuatan kita, berkaitan dengan perbuatan kita. Hak mana ke hak wajib kita buat, hak mana ke hak wajib kita tinggal. Itu pembicaraan ilmu pekoh. Pembicaraan ilmu tasawufnya pula, maudhu' pembicaraan ilmu tasawuf adalah berkaitan dengan hati. Apakah sifat-sifat yang datang ke atas hati kita, sama ada sifat baik ataupun sifat yang tak baik. Itu pembicaraan ilmu tasawuf. Pembicaraan berkaitan dengan sifat-sifat yang datang ke atas hati kita. Ini tasawuf fardu ain. Adapun pembicaraan berkaitan dengan kedudukan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu bukan pembicaraan dalam ilmu tasawuf fardu ain, itu pembicaraan dalam ilmu tasawuf dipanggil tasawuf haqiqah ataupun dipanggil tasawuf mukasyafah. Itu bukan fardu ain kepada kita. Hak pembicaraan ilmu maudhu' dipanggil pembicaraan ilmu tasawuf. Hak fardu ainnya adalah pembicaraan berkaitan dengan hati hak manusia ni. Hak mari ke atas hati kita tu sifat apa? Hati kita nak bicaranya. Sama ada yang datang ke atas hati kita ni sifat yang mazmumah, sifat yang dicela pada syarak, ataupun sifat mahmudah, sifat yang dipuji pada syarak. Itu pembicaraan. Adapun kita mengaji ilmu tasawuf, nak membicarakan kedudukan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu bukan pembicaraan ilmu tasawuf yang wajib fardu ain kepada kita. Itu pembicaraan tasawuf haqiqah dia panggil, ataupun dikenali dengan tasawuf mukasyafah. Tasawuf mukasyafah ni orang yang sampai maqam ahlul kashfi. Orang yang sampai maqam syuhud. Siapa? Pembicaraan berkaitan dengan hati, basirah aulia illah. Itu bukan fardu ain kepada kita. Contoh tasawuf pembicaraan hak ilmu mukasyafah ni, tasawuf kitab hikam, kitab ad-durun nafi, kitab manhal safi martabat 7, kitab tanwirul qulub, kitab kasful asrar. Itu bukan semua fardu ain belaka itu. Itu pembicaraan berkaitan dengan kedudukan hati masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kelas tinggi itu. Sebab kita sebelum nak membicarakan berkaitan dengan kedudukan hati kita dengan Allah, ada maqam ke tak ada maqam, syariat kena sempurna terlebih dahulu. Ilmu asas, ilmu pegangan, ilmu pekoh, ilmu tasawuf fardu ain yang membicarakan berkaitan dengan sifat-sifat hati kita. Sama ada sifat yang dicela pada syarak ataupun sifat yang dipuji pada syarak. Kalau tak ada tiga ilmu ni, kita nak cerita berkaitan dengan maqam kedudukan hati kita dengan Allah, nak cerita hati apa, maqam apa, syariat pun tak ada. Kena sempurna syariat dulu. Hak ilmu syariat ni hak wajib kita belajar, hak wajib kita amal. Ni ilmu hak wajib kita belajar, ilmu tauhid. Hak wajib kita amal, kita kena berpegang ilmu tauhid kita belajar. Hak wajib kita belajar ilmu fiqh berkaitan dengan sah batal sembahyang. Kemudian kita beramal lah pada masa kita sembahyang, kita jaga hukum hakam molek. Kemudian hak wajib kita belajarnya ilmu tasawuf, pembicaraan sifat-sifat yang datang ke atas hati kita. Itu ilmu. Kemudian amalnya, kalau sifat tu mazmumah, kita kena buang. Kalau sifat tu mahmudah, wajib kita sema ke dalam hati kita atau amal kita. Adapun dalam kitab tasawuf mukasyafah, tasawuf haqiqah, contoh dalam kitab hikam yang masyhur bagi kitanya, yang diterjemah kepada Melayu Jawinya oleh Tauku Pulaman ni, dia menceritakan kedudukan. Dia menceritakan kedudukan. Mana kita tahulah kedudukan orang-orang yang hampir dengan Allah. Tapi amalan kita tak boleh nak ambil tu. Melainkan Allah letak kita duduk situ.
Ada. Cuma tahu. Orang duduk tahap ni gini. Lepas tu nak duduk tahap macam dalam kitab tu raya, itu mari daripada syariat yang sempurna. Kemudian perbanyakkan amal sunat. Tuhan pun angkat kedudukan hati masing-masing dengan Allah. Itu Allah yang letak. Cuma kita tahulah duduk sini gini. Bukan suruh kita buat. Itu bukan suruh kita amal. Untuk kita mengetahui sahaja. Tapi kalau tasawuf fardu ain, hak tu wajib kita tahu dan wajib kita amal. Wajib kena tahu sekurang-kurang 10 sifat mazmumah hak dalam kitab penawar bagi hati tu. Amalnya kena buanglah tu. Riak kena buang, ujub kena buang, takabur kena buang, hasad kena buang. Kena tahu pula sekurang-kurang 10 sifat mahmudah. Mana sifat mahmudah yang pertama, taubah. Kena pastikan kita benar-benar bertaubah dengan Allah. Itu kewajipan amal. Tahu sifat ikhlas, kita wajib semar sifat ikhlas dalam hati kita. Tahu sifat sabar, kita wajib semar sifat sabar ke dalam hati kita. Itu hak wajib tahu dan wajib amal. Pergi kepada tasawuf dan kitab hikam, itu bukan ilmu yang wajib kita belajar, bukan wajib aini, bukan wajib fardu ain. Dan kalau kita sampai tahap hak ilmu-ilmu asas syariah pun sempurna, kita belajar, kita hanya boleh tahu. Bukan hak dalam tu royak kita nak buat, jangan. Dalam tu royak orang sampai maqam fana. Sampai maqam fana, sampai maqam fanaul fana, sampai maqam baqa. Ni pembicaraan dalam ilmu tu sendiri. Sampai maqam fana, lenyap di hati dia, tidak ada malaikat Allah. Di hati, di mata hati mereka tidak ada malaikat Allah. Diri dia pun seolah-olah tak ada, ikhtiar usaha dia pun lagilah tak ada. Ini kedudukan orang duduk sini. Siapa hak tu duduk gitulah kedudukannya. Di Basrah tidak ada apa-apa. Diri dia pun seolah-olah tak ada, ikhtiar usaha dia pun tak ada. Tiba-tiba kita nak buat kereta, tak ada apa satu, ikhtiar usaha pun tak ada. Tuhan belaka Jabariyah, akidah sesat. Kita nak buat, orang kita hikam tu kata tu lenyap segala-gala. Tu bukan suruh amal, bukan suruh buat, Tuhan buat kita gitu. Siapa kedudukan tu licin di hati, Tuhan buat, yang ada hanyalah Allah je dalam hati, bukan suruh kita amal. Selagi ada ikhtiar usaha di hati kita, masa lagi mensyirikkan Allah. Kitab hikam kata mensyirik itu bukan mensyirik syariat. Syirik nisbah ketinggian, tak ada salah apa-apa syariat. Bunyi syirik tak tu, dia pun nak buat, tak ada ikhtiar, tak ada perbuatan. Tuhan belaka, Tuhan menafikan ikhtiar usaha, sah Jabariyah. Kalau siapa maqam tu aulia illah. Jadi kalau orang ni tak ada Tuhan belaka, ikhtiar pilihan pun tak ada, usaha perbuatan pun tak ada Tuhan belaka, dua je lah, sama ada wali Tuhan ataupun Jabariyah sesat. Kalau wali Tuhan duk cerita kat orang pula dia senyap, tapi basirah dia yang adanya Allah. Tapi kalau lakon je Tuhan belaka, Tuhan Jabariyah sesat, akidah terpesong. Sebab kita ahli sunnah, wajib kita letakkan di akidah kita ada pilihan, kita ada perbuatan. Itu akidah di sunnah wal jamaah yang membezakan dengan qadariyah, yang membezakan dengan jabariyah. Ahli sunnah, qadariyah, jabariyah. Ahli sunnah, qadariyah, jabariyah. Tiga ni seholah kalau ngaji ilmu tauhid. Ada ahli sunnah wal jamaah, qadariyah, jabariyah, qadariyah, jabariyah. Tak tahu mana jabariyah? Tak ada pilihan, tak ada perbuatan, Tuhan belaka. Itu Jabariyah. Lepas tu dalam kitab hikam duk cerita Tuhan belaka, itu maqam fana, Tuhan letak duk situ. Dia buat laku. Dia punahkan. Sebab apa jadi gitu? Sebab kita mengaji ilmu tauhid permulaan agama, tak kenal ahli sunnah macam mana, tak kenal qadariyah macam mana, tak kenal Jabariyah tu macam mana. Bahkan dalam kitab Ad-Durrun Nafih,
Kalau dok silap saya lah Ad-Durrun Napih ni tak dibenarkan. Kalau dok silap lah. Tahu? Tak silap gitulah. Kita Ad-Durrun Napih kita hakikat. Tapi di awal Ad-Durrun Napih, di awal ni dia ada datangkan 4 mazhab, 4 aliran berkaitan dengan ikhtiar dan usaha. Dia ada di awal kitab. 4 mazhab, mazhab tu aliran lah, bawakan lah kalau kita kata. Mazhab tu bahasa Arab, kalau kita aliran, bawakan. Dia datangkan 4 mazhab berkaitan dengan ikhtiar dan usaha. Yang pertama Ahli Sunnah wal Jamaah, mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kedua didatangkan mazhab Qadariyah, ikhtiar usaha kita lebih bekas. Didatangkan mazhab Jabariyah, hak sesat, langsung tidak ada ikhtiar, langsung tidak ada usaha. Kemudian datangkan mazhab Ahlul Kashfi. Ni maqam dia. Tuhan lenyapkan di basirah mereka, yang ada hanyalah Allah, bukan mereka buat. Siapa mazhab Ahlul Kashfi ni? Maqam aulia, wali-wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ni dia ada mazhab Ahlul Kashfi, dia ada mazhab Jabariyah. Mana kalau orang tu menafikan tak ada pilihan, tak ada usaha, Tuhan belaka, antara dua mazhab sama ada mazhab Jabariyah ataupun mazhab Ahlul Kashfi. Kalau mazhab Ahlul Kashfi, wali Tuhan, kekasih Allah. Kalau ada keluarga kita seumpama tu, bertuahlah kitanya. Sebab apa? Anak-anak kita jadi wali. Dok siapa makom syariat tak mana hala dia buat. Jabariyah sesat, mayang puasa tak ada pahala. Sebab apa ni? Dia baca kitab hakikah, dia tak kemah khutbah syariat fardu ain pegangan. Ada. Tiang kita ada, bawakan seumpama ni. Siapa tak nak semayang? Nak semayang. Kena buang. Tak ada Tuhan, tak ada, kita tak ada. Boleh cacam ni Tuhan. Kaki nak angkat tangan takbir ni, gerak tangan ni Tuhan. Lepas tu Allahu Akbar, boleh kata Allahu Akbar tu Tuhan. Boleh baca Fatihah pun Tuhan. Boleh gerak rokok ni Tuhan. Tu Jabariyah. Ni kadang-kadang ustaz saya gitu lama keni doa amal. Jabariyah lah. Apa Tuhannya? Usolli, sahaja aku semayang. Kan gitu betul niat? Ke niat kan ni? Kita niat kan ni semayang. Usolli fardhu zuhri dah. Sahaja aku semayang, kan gitu? Ke niat sahaja semayang gitu? Ke niat kan ni? Hok berat laginya di gomo. Siapa-siapa niat sahaja aku semayang, syirik lagi. Sebab ada aku, ada keakuan lagi, ada ananiyah lagi, ada keakuan aku ada lagi. Sahaja aku semayang, syirik dibubuh. Allah ni bengang beru ni. Ni teruk dah lalu, tapi ada orang boleh percaya ilmu seumpama ni. Sahaja aku semayang tu syirik. Habis kita pekor syirik belaka. Sahaja aku semayang, sahaja aku puasa, sahaja aku ihram haji dan umrah. Tak sahaja belaka tu. Kaki sahaja aku melakukan ibadah korban sunat, sahaja aku belaka ke mana? Niat korban lagi. Sahaja Tuhan, ibadah korban sunat ni gitu. Sahaja aku lah menunaikan ibadah korban sunat, aku belaka. Di bahan syirik dah sekarang. Ni wasok belaka ni. Sebab tu tak boleh ngaji kitab hakikah. Kalau tak sempurna syariat, jangan duk lompat-lompat. Itu pun bukan kewajipan kepada kita. Usolli fardhu zuhri tu ulama yang buat. Kita baca doa iftitah tu kan. Wajjahtu wajhiya lillazi, aku hadap diri aku. Tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu hadis Nabi. Aku hadap diri aku. Ada aku tu, ke tak ada aku? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya semayang aku dan ibadah aku dan hidup aku dan mati aku. Tak ada aku. Aku tu. Kan ni? Lepas tu akhir sekali, wa ana minal muslimin, aku ni di kalangan orang Islam. Ada dah ana? Ke ana tu mana apa? Tahu ana? Wa ana minal muslimin, tahu?
Takkan ana suti pun tak tahu. Wa ana minal muslimin, dan aku di kalangan orang-orang Islam. Tak ada aku. Tak ada aku Tuhan. Ni. Jangan duk lakong Jabariyah sesat. Tu dalam kitab hikam duduk situ, Tuhan bubuh di situ. Lepas tu kata kitab hikam ni cerita kedudukan. Orang perjalanan tarikahnya macam mana, kemudian orang sampai ke Tuhan tu macam mana. Bukan suruh kita buat. Hak wajib kita buat, hak wajib kita amal, hak fardu ain. Ilmu tauhid kita belajar, wajib pegang, itu amal. Ilmu fiqh wajib belajar, wajib amal, hak tu kita kena amal. Ilmu tasawuf wajib belajar, wajib kita jaga hati kita, hak tu hak wajib amal, hak fardu ain dia. Tasawuf mana? Tasawuf fardu ain membicarakan berkaitan sifat hati. Hak tasawuf mukasyafah dia membicarakan kedudukan perjalanan tarikahnya macam mana, kedudukan mereka yang sampai maqam auliya-nya macam mana. Sampai kedudukan hak maqam auliya itulah orang beriman yang sempurna. Dia panggil iman yang kamil. Kita duk ngaji ni, nak ngaji ilmu tauhid ni untuk memastikan iman kita sah. Untuk memastikan iman sah. Iman yang kamil tu maqam auliya. Sampai kepada peringkat wahdatul af'al, wahdatul asma, wahdatul asma, wahdatul sifat, wahdatul zat. Tu sampai maqam tu. Kita duk ngaji ilmu tauhid fardu ainnya, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Pembicaraan dalam ilmu sifat 20, sifat wahdah, sifat yang keenam. Nak menafikan kam muttasil pada zat, kam munfasil pada zat, menafikan kam muttasil pada sifat, kam munfasil pada sifat. Atau kita nak ngajinya. Atau fardu ain kepada kita. Jadi hak ilmu tasawuf, hak fardu ain dipanggil tasawuf syariah ataupun dipanggil tasawuf muamalah. Kita biasa kalau sebut muamalah ni fiqh dah. Fiqh ibadah. Muamalah, munakahah, janayah. Dah. Muamalah fiqh ni bab jual beli, hak hukum fiqh, hak hukum zahir. Sewa menyewa, pinjam meminjam, apa semua tu. Itu hak muamalah fiqh. Hak tasawuf muamalah ni, muamalah kira bicara berkaitan dengan sifat hati kita. Tu hak fardu ain. Itu dia panggil tasawuf syariah ataupun dia panggil tasawuf muamalah. Sekurang-kurangnya kita mengetahui 10 sifat mazmumah, mengetahui 10 sifat mahmudah. Jadi maudhu' pembicaraan ilmu tasawuf fardu ain adalah berkaitan dengan hati. Sifat-sifat yang datang ke atas hati kita. Maudhu' pembicaraan ilmu fiqh berkaitan dengan perbuatan kita. Hak perbuatan, hak zahir kitanya, sama ada perkara tu diwajibkan, sama ada perkara tu dilarang. Itu pembicaraan ilmu fiqh. Ini nak cerita pula pembicaraan ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni cara bab gapo? Ini nak cerita bab gapo ilmu tauhid ni? Pembicaraan ilmu tauhid mengenal zat Allah dan Rasul. Itu pembicaraan ilmu tauhid. Berkaitan dengan zat Allah, berkaitan dengan zat Rasul. Mengenal ni dengan beri nampak di akal kita 3 perkara, 3 sifat. Iaitu itu 3 perkara, 3 sifat ni wajib dan harus bagi keduanya Allah dan Rasul, dan mustahil atas keduanya atas Allah dan Rasul. Manapa beri nampak di akal kita. Itu pembicaraan ilmu tauhid, nak mengenal zat Allah dan mengenal zat Rasul dengan bahawa nampak di akal. Tiap-tiap satu simpul tambatan iman. Mana tambatan iman hak 50? Mana tambatan iman hak 50? Hak 3 perkara tu lah. Wajib, harus, mustahil bagi Allah dan bagi Rasul. Keluarlah tambatan iman hak 50. Dia pun dah 50 tau.
Sifat yang wajib bagi Allah 20, mustahil 20, satu harus 41. Sifat yang wajib bagi Rasul 4, mustahil 4, harus 19, 41 campur 9, 50. Ni mana apa? Kita pembicaraan ilmu tauhid ni nak nampak di akal kita akan tambatan iman hak 50 tu. Tu cara kasar. Mana kalau kata kak pembicaraan ilmu tauhid ni apa? Nak ngaji tambatan iman hak 50. Nak nampak di akal kita tiap-tiap satu daripada 50 tambatan iman, simpulan iman. Orang ngaji benda tu, lah tauhid. Maknanya apabila kita nampak di akal kita, nampak di pemahaman kita akan tambatan iman hak 50 ni, berarti kita mengenal Allah dan mengenal Rasul. Hak ni pembicaraan ilmu tauhid. Nak mengenal Allah, nak mengenal Rasul dengan bahawa biar nampak di akal kita hak ni akidah 50 tu. 50 simpulan iman. Orang tua-tua kata selagi tak reti simpulan iman hak 50 mai abang tuan tak terima. Ha ni. Jadi mengenal zat Allah dan Rasul ni nampak di akal. Sebab tu pembicaraan tauhid untuk sah iman dia panggil tauhid akal. Hak nampak di pemahaman kita. Tiap-tiap satu pegangan kita nampak, kita faham. Allah ada. Tu. Kemudian kita pun berpeganglah Allah ada. Nampak di pemahaman, nampak di akal. Tidak berpegang tak panggil mengenal Allah. Tapi nak berpegang Allah ada, kena nampak di akal dulu. Allah mesti ada. Panggil apa tu? Mengenal untuk sah iman. Adapun makrifah, hak dalam kitab haqiqah, hak tasawuf maqam tadi, itu makrifah bukan makrifah di akal. Makrifah di zauq, di basirah mereka, basirah maqam aulia. Itu cerita lain. Faham tak? Dipanggil makrifah bizauqi, makrifah bisyuhud. Sebab tadi kan maqam ahlul kashfi, orang maqam aulia. Itu makrifah lain. Dia panggil makrifah juga, tapi itu dipanggil makrifah khasah, makrifah yang ditakhsiskan oleh Allah. Kita makrifah amah, makrifah hak kebanyakan, hak wajib fardu ain kepada kita, hak permulaan agama. Itu makrifah pembicaraan kita. Hak wajib kita belajar, biar kita faham nampak di akal, kita kena pegang. Hak makrifah aulia tu kurniaan daripada Allah. Disebut makrifah juga. Kalau buka kitab hikam disebut makrifah juga. Kalau buka kitab hikam disebut tauhid juga. Kalau buka kitab hikam disebut iman juga. Tapi makrifah bukan makrifah mengenal hak nampak di akal ni, bukan. Makrifah dengan zauq dia. Hak kecak di batin basirah, di sir, hati lapis hak dalam sekali. Tu panjanglah nak cerita. Dia ada banyak lapisan hati. Dia ada qalbun, fuadun, lubun, sarabun, sirrun. Di sir itu hak hati lapis dalam sekali. Siapa? Maqam aulia. Ni cerita kadang-kadang pening dengar. Sebab ini perkara bukan perkara nutqiyah. Dia panggil perkara yang zauqiyah. Bukan benda yang nutqiyah, benda yang boleh cerita gambaran kasar boleh. Tapi perkara ni perkara zauq, hak dikecak di basirah mereka. Bukan benda yang nutqiyah. Kalau duk cerita lebih-lebih pun akan jadi fitnah kepada ilmu tu sendiri. Tak kena cerita. Faham tak? Dia jenis zauq pandai zauq. Hak kecak di batin. Kita nak kecak di batin, batin pun tak ada. Dosa siang malam. Hak sekarang ni dosa siang malam. Hak dulu dosa dulu pun tak taubah pun lagi. Nak taubah mana? Sebagian dosa tahu dosa, taubatnya belum. Hak sebagian lagi tak tahu pun laginya berdosa. Lepas mengaji, gitu salah dosa. Baru tahu berdosa. Dah nak taubat bila? Dah tahu pun berdosa. Tu nak cerita bab basirah. Hati pun zulmah, hati pun mati. Perkara ni perkara zauqiyah, kecap. Dari nak cerita. Contoh ginilah, ni contoh je ni. Kita kata durian tu sedap. Durian tu sedap. Boleh cerita sedap?
Boleh cerita? Sedap, manis. Dah mana manis gula? Bukan macam gula. Dah manis macam nisang? Bukan macam nisang. Dah manis mana? Manis lah. Boleh cerita? Tak boleh cerita. Nak tahu? Kena rasa. Dia panggil kena rasa baru boleh tahu. Tak boleh cerita. Ini benda zauk dia panggil. Benda yang kecap. Bukan benda nutqiyah. Bukan perkara cerita. Jadi kalau dalam kitab Haqiqah cerita bab makrifah zauk maqam aulia. Tauhid khassah, tauhid aulia. Kalau sebut kata iman yang kamil, iman yang sempurna, iman maqam aulia. Kita di sini hok nampak dia akal. Tiada satu tambatan iman kita faham dan kita pun pegang. Atau pembicaraan ilmu tauhid hok fardu ain kepada kita biar nampak dia akal. Kemudian apa yang kita nampak, apa yang kita faham tu mestilah kena berbetulan dengan diri perkara. Kita nampak satu-satu akidah kena tepatlah. Kita nampak satu-satu pegangan. Lepas belajar kemudian kena kita faham, hak kita nampak di akal tu salah. Itu tak panggil makrifah tu. Makrifah ni tiap-tiap satu tambatan iman 50 kita nampak, lepas tu kena tepat. Kena tepat dengan hak sebenar-benar. Ada. Kita nampak, kita faham bab sifat kudrah Tuhan. Ni tak nanti boleh cerita ni. Tak boleh cerita pun tak apa. Tapi kita nampak, kita faham di akal dan kita pun terima bulat di pegangan kitanya, itu makrifat. Kita nampak, kita faham kudrah Tuhan ni kudrah yang umum. Mana umum? Semua yang berlaku datang dari kudrah Allah Subhanahu wa taala. Ini baru panggil makrifah. Kalau kita kata kita faham, kita nampak di akal sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala, kita berpegang sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala, tapi di akal pemahaman kitanya kudrah Tuhan, kerjaan Tuhan separuh je, separuh lagi kerjaan makhluk. Itu bukan makrifah. Sebab apa? Sebab dia nampak balas tu salah. Salah. Hak kudrah Tuhan sungguh ni kudrah yang umum, kudrah yang meratai. Semua duduk di bawah kudrah Allah Subhanahu wa taala. Itu kudrah Allah, kuasa Allah. Sebab itulah di antara sebab Tuhan pastilah esa adalah berkaitan dengan kudrah tu sendiri. Contoh, kalau ada dua Tuhan, dah kalu anda benda tak ada kena buat fardu takdir. Faham tak fardu takdir? Dia panggil apa? Fardu takdir. Buat fardu takdir, buat benda tak ada pun nak nampak juga, biar kita faham. Kalau gitu mana? Tapi kalau dah faham kaedah separuh, dia kata mai duk kalu. Kalau Tuhan tak ada, tak ada Tuhan tu tak ada. Orang berdak kaluan dia. Kalau Tuhan ada permulaan, kalau Tuhan binasa, kalau Tuhan berbilang, kalau Tuhan lemah, mai duk kalu. Kalau Tuhan jahil, kalau Tuhan mati, warna pula. Mai duk kalu lah, ayo kalu lah, benda tak ada. Kena buat juga kalu ni. Dalam Quran pun ada kalu. Mana? Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Quran. Lau kana fihi ma alihatun illallah. Jikalau ada di langit bumi ni Tuhan selain Allah, la fasadata, nescaya binasalah langit dan bumi, Tuhan kata. Jikalau ada di langit bumi ni Tuhan kata, Tuhan selain Allah. Ada ke dah? Tak ada. Dah kalu anda. Anak nak nampak juga gambaran. Jadi kalu ni itu ikut kaedah Quran. Bukan kata ulama buat kalu tu saja, bukan. Wa ilahukum ilahun wahid, tak ada bermula Tuhan kamu Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad, tu tak ada. Tapi kalau dua, keluar lagi kau kalau dua. Lau kana fihi ma alihatun illallah. Kalau ada Tuhan lain. Itu Quran tu.
Kalau ada Tuhan yang lain, Tuhan A ada kudrah dia, Tuhan B ada kudrah dia, ada sifat kudrah masing-masing lah. Kudrah ke boleh, kudrat pun boleh. Kita bisa sebut kudrat tau. Kudrah boleh, kudrat boleh. Hujung kudrah tu marbutah. Kenal marbutah tau? Dia marbutah ni kalau kita berhenti baca dengan he, bukan baca dengan te. Kudrah belakang tu kata marbutah. Kudratun, kalau kita wakaf te hak marbutah hujung, kudratun tu. Nak baca mana te marbutah al wakaf? Macam mana? Bukan baca dengan he. Kudrah mana? Iradah, hayah. Baca dengan te. Nak baca dengan he, bukan baca dengan te. Itu hak masyhur. Nak baca dengan te boleh ke? Bukan salah. Kata kudrat, tak apa. Iradah, tak apa. Hayat dengan te, tak apa. Tapi wahdaniyah, macam mana wahdaniyah? Macam mana wahdaniyah? Dengan he ke dengan te? Wahdaniyah kita. Hak kita dah ngapa tu lah, wujud, qidam, baqaq tu. Wahdaniyah berti dengan he ke berti dengan te? Dengan he. Ya, sifat yang ke-6, sifat yang ke-7 kudrat. Te pula dah, gitu. Te kudrat, iradah, te. Tapi wahdaniyah berti dengan he. Kudrat te marbutah juga, wahdaniyah te marbutah. Kudrat te marbutah di hujung, iradah te marbutah di hujung, tapi wahdaniyah berti dengan he. Boleh lah he dengan te pun boleh. Ada salah-salahnya. Tapi sedap bunyi dengan he lah. Samalah kalau kita solat, boleh lah ke? Solat tu kan te ujung tu te marbutah kan. Ibadat pun boleh. Ibadatun, te marbutah hujung tu. Ibadah pun boleh, ibadat pun boleh. Te marbutah kalau gitu. Kena te marbutah. Kena time sebut tu ikut dam kita sebut dah. Boleh buah belaka. Dah memang boleh belaka. Te marbutah kalau kita berhenti baca dengan he pun boleh, baca dengan te pun boleh, tapi masyhurnya baca dengan he. Atau kebanyakan. Tapi tak salah kalau baca dengan te. Kudrat pun tak apalah. Tapi kadang-kadang mulut baik-baik nak sebut dengan kudrah. Cuba aku tanya kudrah pelik ustaz ni sebut. Kita kudrat akhirnya kederak. Nah. Kederak tau. Tak ada kederak dah learning, tak ada kederak. Kudrah molek-molek tu direka kot lah jadi kederak. Jadi kalau ada dua Tuhan, Tuhan A ada sifat kudrah dia sendiri, Tuhan B ada sifat kudrah dia sendiri. Maka kudrah Tuhan A tak umum, bukan hak dia belaka sebab dia kena bagi separuh kerja. Kudrah Tuhan B bukan umum juga, bukan hak dia belaka. Hak tu bukan kudrah Tuhan gitu. Mana A pun bukan Tuhan, B pun bukan Tuhan kalau dua. Sebab apa? Kalau Tuhan semestinya kudrah Tuhan ni hak dia belaka. Barulah apa panggil kudrah Tuhan tu sifat kudrah bagi Tuhan. Mesti kalau gitu Tuhan satu lah. Apa tu Tuhan kena satu? Bapa Tuhan kena satu? Sebab hanya kudrah Tuhan ni sajalah yang umum. Mana apa hak dia belaka. Tu barulah kudrah Tuhan. Jadi kita nak ngaji akidah 50 ni, kudrah Tuhan biar kita faham apa dia akal. Kudrah Tuhan ni umum. Hak berlaku ni mari dia kudrah Tuhan belaka. Ni baru panggil mengenal Allah. Faham berkaitan dengan tambatan iman hak 50. Bukan sebut kudrah iradah tapi tak faham berkaitan kudrah tu dak panggil makrifat. Kena faham molek dan kena betul pula pemahaman kita tu. Kita nampak kudrah Tuhan, kuasanya kudrah Tuhan, tapi kudrah Tuhan ni buat benda besar-besar, benda kecil-kecil kita buat sendiri. Betul tak kudrah Tuhan seumpama tu? Tak betul, tak panggil kenal Tuhan, tak panggil makrifat. Sebab tak tepat. Hak tambatan iman hak 50 ni sifat wajib harus mustahil ni kena nampak di akal dan kena betul. Kena tepat. Jangan salah. Salah bukan makrifah tu.
Tapi siapa tahu suruh cerita kudrah Tuhan, tak pandai nak cerita. Tak apa dah nak cerita. Tak syarat pandai cerita lah. Tapi kalau lah belajar berulang-ulang kali, bolehlah nak cerita. Sebab apa? Sebab ilmu yang wajib kita tahu berkaitan dengan tambatan Imam 50, ilmu ni jugalah yang wajib kita ajar kepada mereka yang di bawah tanggungjawab kita. Kau dah pandai cerita, nak ajar macam mana? Tak ada cerita sah untuk kita, untuk sah untuk mengenal Allah Rasul kitanya. Tapi kalau tak ada cerita, macam mana kita nak menunaikan kewajipan kita ajar ilmu yang sama, yang wajib kita tahu kepada mereka yang di bawah tanggungjawab kita? Nak ajar macam mana kita tak ada cerita? Kena siapa pandai cerita kan? Tapi untuk sah kita seorang mak kenal Allah, kenal Rasul, tak ada cerita pun tak apa. Mana kalau cerita bab sifat kudrah Tuhan, memang gitu kan? Tu kita nak nampak ni akal lama kening. Tu kita duk reti lama keningnya. Kita faham gitulah lama kening. Tapi nak cerita dak reti, tak ada masalah untuk sah makrifah kita dengan Allah dan Rasul. Tapi takkan kita hanya nak sah makrifah kita dengan Allah dan Rasul saja. Hak mereka dah bertanggungjawab kita. Selain daripada kita nak tunaikan kewajipan satu, yang kedua tu bekalan kita. Bekalan kita. Nak harap kita buat amal seorang tak erok. Nah, buat amal tak erok. Tinggal maksiat pun tak erok juga. Tu nanya kitanya. Buat amal tak erok mana? Tinggal maksiat pun tak erok mana juga. Kalau buat amal tak erok, setakat amal-amal wajib je boleh buat, tapi maksiat erok tinggal, tak apa dah. Tak apa dah setara tu. Amal tak erok mana nak buat. Bukan amal wajib ni, amal sunat-sunat tu. Amal sunat tak erok mana nak buat. Tapi hak Tuhan larang, memang kita erok tinggal. Memang kita boleh tinggal. Tak apa dah. Hak dalam kitab Minhajul Abidin itulah dibuat perbandingan. Obat tak apa makan pun tak apa. Tapi jangan makan hak bisa sudahlah. Tu dia buat perbandingan. Kita misal buat bandingannya, kita ni malas makan obat. Tak apalah malas makan obat pun. Janji hak bisa tu kita patang. Tak apa dah. Tapi kalau obat rajin makan, bisa pun wajib makan, tak jadi apa gitu. Tambah lagi tu. Tapi kalau obat rajin makan, bisa tinggal, lagi comel. Hak ketaatan kita erat kuasa kita buat, hak Tuhan larang kita boleh tinggal, tu comel lah. Tapi kalau kita dak apa gagah mana buat taat, tapi hak maksiat kita boleh tinggal, tak apa dah. Tapi kita nyedak hak taat dak erat mana buat, hak maksiat gagah pula buat. Ngaji Quran tak gerak, kita ngaji sikit berair mata. Tapi kalau ngupak kat orang, kalau ngupak kat orang, mata hok kuyu letih tu bulat-bulat mata ni. Sani ngatuk dah. Nak sedap dengar cerita. Cerita gapo? Bulat lalu mata. Sani nak suruh balik dah. Ngatuk tuan rumah ni. Bila nak cerita orang, tuan rumah, tuan sekali balik lagi puas duk seorang. Cerita gapo dia tanya? Dengar cerita tak apa. Bulat mata, cerong. Dak erok kita duduk dalam buat amal ni. Maka kita ada anak cucu. Tu bekalan kita. Anak kita berapa orang? 5-6 orang. 5-6 orang buat taat tu, pahala masuk daftar kita belaka. Tu bekal kita. Tapi anak cucu 5-6 orang buat taat tu ada pahala. Hak ada makrifatullah ni, hak ada kenal Allah, kenal Rasul ni, baru ada pahala. Kalau tak ada makrifatullah, kenal Allah, kenal Rasul ni, walaupun di semayang betul pekoh pun, walaupun di puasa betul pekoh pun, tak ada pahala. Itu semayang hak pekoh pandai tu. Kalau semayang adat pula, ada cerita hang tu. Tu belakang je. Kalau semayang retek. Ini kita cerita semayang pekoh pandai. Baca Fatihah betul, baca tahiyat betul. Tapi hak ni ilmu pertama paling besar. Ni. Nampak kemah dah di akal kita hak tambatan Imam 50 ni. Ni. Contoh ni, nampak kemah dah kita di akal kita hak sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemah hak ni, hak pembicaraan ilmu tauhid ni,
Dia buat apa amal sekalipun ada nilai. Semuanya masuk daftar kebajikan kita mak ayah. Dah nak berapa orang? Mai duk pahala. Kita buat seorang dah orang. Dah nak kita buat amal. Kita buat amal lah kata, jangan duk senyap pula. Orang duk senyap, anak kita buat amal dah. Ni. Maknanya kita nak jadi amal, ni kena ada ni. Anak kita pun nak jadi amal kena ada ni dulu ni. Tambatan iman akidah 50. Berkait dengan sifat yang wajib bagi Allah, bagi Rasul, sifat yang harus bagi Allah, bagi Rasul, dan sifat yang mustahil bagi Allah, bagi Rasul. Ini kena nampak di akal molek. Ini pembicaraan ilmu tauhid. Kena nampak juga di akal kita termasuk ilmu sifat hak mustahil. Kena nampak juga di akal kita sifat hak mustahil. Tak ni lah. Kalau ada Tuhan yang lain. Kalau ada Tuhan yang lain, mana tidak wahdaniyah lah, berbilang Tuhan. Kalau ada Tuhan yang lain, bukan Tuhan lah. Sebab apa tadilah? Kudrah. Satu-satu Tuhan antara dua tu tidak umum, tidak mertai. Itu bukan Tuhan. Nak kena nampak tu. Kamu mustahil nak kena nampak juga. Tapi yang kita nak pegangnya hukum dia. Hukum hak sifat mustahil apa hukum dia? Hukum dia tak ada di Tuhan. Itu yang kita nak pegang. Kita nampak di akal kita, kalau Tuhan tak ada begini, kalau Tuhan berbilang begini, kalau Tuhan lemah begini. Hak kita nak pegangnya hukum sifat dia. Apa dia? Hak mustahil itu tak ada di Tuhan. Itu yang kita nak pegang. Tak ada Tuhan, dok sama sekali itu nak pegang. Baru Tuhan, dok sama sekali itu kita nak pegang. Baru tu mustahil. Hak kita nak pegangnya baru tu dok di Tuhan. Itu yang kita nak pegang. Itu panggil cerita bab mustahil. Bukan pegang sifat mustahil, pegang hukum dia. Hukum sifat mustahil ni tak ada di Tuhan. Itu yang kita nak pegang. Hak sifat wajib mesti ada di Tuhan. Itu yang kita nak pegang. Kita nampak sifat kudrah ni, kita nak pegangnya kudrah ada di Tuhan. Sifat lemah ni mustahil. Yang kita nak pegangnya lemah ni tak ada di Tuhan. Hak tak ada di Tuhan tu hukum sifat. Itu yang kita nak pegangnya. Bukan pegang sifat mustahil. Ni kita cerita kasar kadang-kadang. Pegang sifat wajib, pegang sifat harus, pegang sifat mustahil. Itu akidah 50. Mana akidah 50? Pegang 20 sifat yang wajib, pegang 20 sifat yang mustahil, pegang satu sifat yang harus. Sifat mustahil pegang juga ke? Sifat mustahil ni ada ke? Tak sifat mustahil ni. Tak ada. Nak pegang apa benda tak ada? Dah tak ada nak pegang mana? Nak pegang benda tak ada ni, tak ada di Tuhan. Itu yang kita nak pegang. Kalau pegang mustahil, mana mustahil? Tak ada Tuhan mustahil. Kita pegang Tuhan tak ada, tak kafir jadi. Mana mustahilnya? Lemah. Kita pegang Tuhan lemah, tak kafir jadi. Itu panggil pegang 20 mustahil tu. Tapi mulut kita kata pegang 20 yang wajib, pegang 20 yang mustahil. Maksudnya bukan hak mustahil. Kita pegang hak mustahil itu tak ada di Tuhan. Itu sebenarnya. Tapi cerita betul ke tak betul? Cerita macam tak betul. Nak hurah pun tak pandai. Tak apa. Memang tak ada orang pegang mustahil ada di Tuhan. Apa pegang? Lemah. Tuhan kuasa dan Tuhan lemah. Dah pegang sifat wajib, pegang sifat mustahil, kuasa pun pegang, lemah pun pegang. Ada kita? Tu dah betul otak kita. Mengetahui sifat wajib, jahil sifat mustahil. Mengetahui pun kita pegang, Tuhan jahil pun kita pegang. Benar rasul, sidik rasul sifat wajib, dusta rasul sifat mustahil. Benar rasul kita pegang, dusta rasul kita pegang. Mengaji walau apa gitu. Dah pegang mana? Kita pegang rasul benar, rasul tidak dusta. Kita pegang rasul amanah, rasul tidak khianat. Kita pegang rasul menyampaikan, rasul tidak sembunyi. Kita pegang rasul ni cerdik, kita pegang rasul tidak bodoh. Tidak dusta, tidak khianat, tidak sembunyi, tidak bodoh. Itu bukan mustahil. Itu dia panggil istihalatul mustahil. Hukum kepada sifat mustahil ni. Kenapa istihalatul mustahil? Tak ada di rasul hak
dusta, tak ada dia rasa hak khianat, tak ada dia rasa sembunyi, tak ada dia rasa bodoh-bodoh ni. Bukan rasa balah tu. Itu yang kita pegangnya. Tahu? Tapi cerita tak pandai. Akhirnya pegang sifat wajib, pegang sifat mustahil. Pegang sifat mustahil kafir ya. Oh ya sungguh. Kalau pegang rasa dusta tak kafir. Kalau pegang rasa khianat tak kafir. Dah kita pegang mustahil. Bukan, kita pegang hukum dia. Hak mustahil ni tak ada dia rasa. Kita pegang. Jadi sebab tu didatangkan juga orang mustahil hak tambah kena lagi juga. Kemudian kita nak buang hak ni, tambah ni. Bawa kemah molek. Hak wajib kita pegang, hak lawan pun kita nak tahu juga. Rasa benar. Kalau dusta mana rasa? Kalau rasa dusta jeng tu kan nyapa bohong. Agama kita mana? Kita nak pakai agama macam mana? Hak tu kan nyapa tu bohong. Kan? Tak diterima kalau rasa bohong. Kita pun pegang rasa tidak bohong. Nak situ. Datang dua kita bawa kemah. Lepas tu dia datangkan juga sifat mustahil. Sebab kita nak faham sifat mustahil, kita nak pegang hukum dia. Hukum sifat ni tak ada di Allah, tak ada di Rasul. Macam contoh dalam ayat, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan berserahlah kamu kepada Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Yang tidak mati dipanggil istihalatul mustahil. Berserahlah kamu atas Tuhan yang hidup, la yamut, yang tidak mati. Dah Tuhan hidup memanglah tidak mati. Tapi kenapa dia tak datang la yamut? Faham tak? Mana Allah ni hidup yang tidak mati. Akan kemah ada. Yang tu Quran. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Sebab itulah di huraian. Qul huwallahu ahad. Kata ilmu yang Muhammad, bermula-mula Tuhan yang esa, Tuhan tidak berbilang. Ada tak di huraian kita? Kita akan hurai ayat tu. Kata ilmu yang Muhammad, bermula-mula Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, Tuhan tidak akan berbilang. Di huraian mesti ada tidak berbilang. Itu bawa kemah. Sebab tu nak hari juga berbilang tu macam mana. Kalau berbilang jadi macam mana? Kalau berbilang Tuhan binasa langit bumi ya. Maka Tuhan tidak berbilang. Tuhan tidak lemah. Tuhan tidak jahil. Tuhan tidak mempekak. Tuhan tidak buta. Tuhan tidak bisu. Hari belakang lah. Bawa kemah. Lepas tu dia datang kau mustahil. Kalau nak pakai edah, mustahil cerita juga. Kena cerita. Kena cerita juga berkait dengan perkara kita tak ambuh. Sebab apa Nabi kata al-asya' la tatabayyanu illa bi'adadiha. Suatu perkara takkan nyata malaikat kita kena datang bandingan dia sebalik dia. Apa cerita sekalipun nak kemas satu-satu cerita kena mari. Kalau gini ke mana? Bawa kemas. Ada. Hak kita nak pun kena mari, hak kita tambah pun kena mari. Baru jelas hak kita nak tu apa. Macam contohlah. Hak sebenarnya mana? Hak tak sebenarnya mana? Hak tak sebenarnya cerita juga. Hak tak sebenar kita tambah, tapi kena cerita hak tak sebenar ni. Akidah yang sebenar macam mana? Akidah ahli sunnahnya macam mana? Hak kita nak pegang. Akidah Mu'tazilah kena cerita juga. Cerita apa hak Mu'tazilah hak tambah, kena cerita juga hak tambah. Yang bawa kemah hak kita nak hak sebenar tu hak mana? Ada. Macam contoh kita cerita berkaitan dengan kepentingan belajar. Cerita bab kepentingan belajar, mustahaknya belajar. Sebab Nabi perintah benar. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Hendaklah kamu jadi orang yang alim. Tu Nabi perintah wajib kan? Tak jadi orang alim, kamu hendaklah jadi orang yang belajar. Belajar nak nadah kitab tak pandai, hendaklah kamu jadi orang dengar. Tu perintah. Kun aliman, hendaklah kamu jadi orang alim. Tu perintah wajib kan? Jadi orang alim tu wajib. Jadi orang alim tu wajib. Orang alim orang pandai lah. Orang tahu. Jadi orang alim tu wajib. Tu perintah wajib. Wajib ni wajib aini ke wajib kifayah? Alim fardu ain, perintah wajib aini. Kita ni kena jadi orang alim. Alim ilmu Tuhan luas kan? Alim fardu ain. Itu mesti. Alim fardu ain semua orang mesti.
wajib alim fardu ain. Alim fardu kifayah, wajib fardu kifayah. Alim pandai ilmu sunat, sunatlah kita pandai ilmu sunat. Sekarang ni Nabi perintah, hendaklah kamu jadi orang alim. Tu Nabi tegur, jangan jadi orang keempat. Jadi orang keempatnya fatahlik binasa. Kita nak cerita binasa orang keempat ni mana? Alim fardu ainnya tidak, belajar fardu ainnya tidak, dengar fardu ainnya tidak. Binasanya kok mana? Kena cerita hak binasa tu kok mana? Binasa kalau tak ada ilmu pegangan macam mana? Kalau tidak alim fardu ain pegangan macam mana? Tak alim lagi pun kalau tak belajar ilmu fardu ain pegangan macam mana? Kalau belajar pun tidak, kalau tak dengar ilmu fardu ain pegangan macam mana? Kena cerita ni. Mana hak kita nak pun kena cerita, hak sebalik pun kena cerita. Bayang apa? Kalau tidak kita tahu penting belajar. Tapi mudarat tak belajar tak tahu, kita membiarlah. Kita tak belajar fardu ain pun dia semayang tak tinggal. Tu dia tak tahu hak sebalik. Hak tambah dia tak tahu. Dia hanya tahu comel belajar, wajib belajar, molek belajar. Hak Nabi kata wala takuni rabi' fatahlik tu wayak kedok. Jangan jadi orang keempat. Alim fardu ain pun tidak, belajar fardu ain pun tidak, dengar fardu ain pun tidak, jadi orang keempat. Jangan binasa. Binasa kat mana? Kena cerita binasa. Kalau pegangan tak ada, tak pakai gawat. Tu kena cerita. Hak binasa kena cerita. Hak sebenar hak nak kena cerita, hak binasa pun kena cerita. Baru jelas. Dia kena cerita dua perkara. Jadi hak sifat wajib pun kena cerita, hak sifat mustahil pun kena cerita. Sifat wajib bagi Allah biar nampak di akal sungguh, sifat mustahil kena nampak juga, lepas tu kita ambil hukum dia. Hak mustahil tak ada di Allah, hak mustahil tak ada di Rasul. Tu. Hak tambatan iman hak 50. Itu pembicaraan ilmu tauhid. Dan juga mengetahui barang yang mengajak oleh Rasul seperti hari kiamat dan lain. Ini bahagian ketiga. Dia dalam bab tauhid pembicaraan dia 3. Bab ilahiyah, bab ketuhanan, bab kenabian, ini bab Rasul. Satu lagi bab sam'iyah dia panggil. Sam'iyah ni mengetahui barang yang mengajak oleh Rasul seperti hari kiamat dan lain. Sam'iyah ni perkara yang kita dengar hak Nabi cerita. Nabi cerita bab kiamat, Nabi cerita bab barzah, Nabi cerita bab tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan kembali, dihimpun di mahsyar. Kemudian ada syafaatul uzma, syafaat besar. Ada pula hisab, mizan, telaga haud, titiang sirat, surga, neraka. Itu yang 3. Itu sam'iyah. Itu pembicaraan ilmu tauhid. Jadi pembicaraan ilmu tauhidnya berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan Rasul, berkaitan dengan perkara-perkara yang dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk berkaitan dengan kiamat dan perkara yang berlaku selepas daripada kita mati. Itu pembicaraan ilmu tauhid. Faedahnya, faedah ilmu tauhid selama-lama dapat kemenangan dan beruntung bagi orang tahu pandai dengan dia. Wallahu a'lam.